Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Cubaan suara. Cubaan suara. Jelas atau tidak suara? Subhanallah, subhanallah. Cubaan suara. Jelas atau tidak? Okey. Okey, alhamdulillah. Pusing kot ni dulu. Okey, sekarang saya berada di satu lokasi. Nampakkan belakang. Okey, ini adalah kampung saya, iaitu Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Jika nampak ada satu pasar namanya Pasar Batu Enam yang warna orange kuning tu. Pasar Batu Enam ni antara pasar yang terkenal lah di Terengganu. Dia pasar yang terkenal dengan kuih muih yang sangat sedap, pelbagai, dan kuih-kuih muih yang lama. Ini suasana pasar kampung saya. Nampak ada gerai buah yang cantik, Masya Allah, tersusun bersih. Kalau daripada rumah lebih kurang dalam 20 langkah 20 langkah ke 500 meter lebih kurang, betul tak? Ataupun tak sampailah 200 meter macam tu. Saya jalan kaki je lah ni. Masya Allah. Sana roundabout yang terkenal lah bulatan Batu Enam. Nampak ke kalau nak zoom? Sebab bulatan ni ini antara laluan utama kalau daripada Bandar Kuala Terengganu nak pergi Gambada, nak pergi ke Lantan, nak pergi mana-mana. Inilah antara bulatan paling terkenal lah di Terengganu. Di Kuala Terengganu, bulatan Batu Enam. Masya Allah. Dan sekarang saya sedang berada di mana sebenarnya? Tempat yang sangat istimewa, tempat yang sangat bersejarah dalam hidup saya, iaitu kedai nasi ayam Batu Enam. Masya Allah, ramai orang yang lalu sebab tepi-tepi ni. Jadi dia orang duduk babai kan. Okey, nasi ayam Batu Enam. Kedai nasi ayam Batu Enam. Ini adalah kedai arwah ayah saya. Kedai arwah ayah Haji Harun bin Haji Ismail yang diusahakan bersama dengan ibu saya, Cikgu Fikriah binti Haji Awang, Hajah Cikgu Fikriah. Kedai ini antara kedai terawal dan pertama di Kampung Batu Enam. Boleh dikatakan juga ketika itu Terengganu pun antara yang terawal lah. Masya Allah. Usia kedai ini bermula daripada tahun 1979. Maksudnya kedai ini telah pun berusia lebih kurang 41 tahun. Umur saya 37 tahun. Maksudnya 4 tahun sebelum saya dilahirkan, ayah dah mula. Bukan 4 tahun. Betul lah. 4 tahun sebelum saya dilahirkan, ayah telah mula berniaga. Membina sebuah kedai makan. Masya Allah. Ketika tu zaman 40 tahun yang lepas, kalau kita fikir kan, adanya anak muda yang mula berniaga. Walaupun ketika itu perniagaan di kalangan orang Melayu sangatlah sedikit. Masya Allah. Dan kedai ini tak pernah bertukar lokasi bermula daripada tahun 1979. Maksudnya dah 41 tahun dah. Dan alhamdulillah kedai ini masih lagi berada di sini, cuma ia semakin besar. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi kedai nasi ayam Batu Enam ni dikenali juga kedai nasi ayam legend. Masya Allah. Apa dia? Oh, Masya Allah. Ramai juga yang tengok ya. Saya memang balik Terengganu sekejap. 2 hari je balik. Sabtu malam pukul 3 pagi sampai semalam 1 hari. Kemudian sekejap lagi kami dah nak bertolak balik Seremban. Ada urusan keluarga. Sebenarnya paling utama urusannya nak jumpa mak. Dah rasa rindu. Dah sebulan lebih tak jumpa mak. Sofan sini. Okey. Sofan tunggu dalam kedai. Bahaya ni. Okey, sekarang insya-Allah kita akan masuk ke dalam kedai. Ini masa kalau saya boleh cerita sikit, ketika saya kecil memang kami bergilir-gilir untuk ambil makanan dekat kedai. Dan kedai ayah saya, ini salah satu kedai arwah ayah. Ayah pernah memiliki sehingga 5 kedai makan. Antaranya kedai Asyakirin dekat kawasan Gambada, kedai di Bandar Kuala Terengganu, kedai di Gambada, dan kedai yang kekal sehingga hari ini setelah ayah saya meninggal adalah satu-satunya kedai nasi ayam Batu Enam.
diusahakan oleh, maksud disambung perjuangan untuk mengekalkan kedai ni oleh ibu saya, iaitu Cikgu Hajah Fikriah. Mak saya seorang guru, seorang cikgu, dia mengajar subjek sains, fizik, matematik, admat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kami 10 orang adik-beradik dibesarkan oleh ibu ayah dan hasil daripada perniagaan. Ayah saya berniaga, ayah saya sangat pandai masak, ayah sangat suka masak. Memang dia sangat meminati bidang masak untuk ahli keluarga. Pagi, petang, malam, memang kalau kami balik, ayah memang sentiasa masak yang special lah untuk anak-anak. Masya Allah. Okey, jadi nasi ayam kita tengok dalam. Tak gerti ni sebenarnya. Okey, insya-Allah sekarang yang menyambung untuk mengusahakan ataupun menguruskan kedai makan. Okey. Ini adik saya. Masya-Allah. Dekat sikit. Ni yang buat rakaman ni cik suami ni Okey, ni adik boleh buka boheng. Sekarang antara pengurus kedai adalah adik saya, iaitu Ibrahim bin Harun, dan juga buka Nasrul. Seorang lagi adik saya buka. Muhammad Nasrullah. Ibrahim bin Harun pelajar lepasan daripada pondok. Manakala Muhammad Nasrullah dia ada ijazah diploma Unisham. Sorry. Nasrul belajar apa? Mengajar Islam. Diploma mengajar Islam. Okey. Jadi sekarang dua beradik ni lah yang sambung menguruskan kedai ni, di samping mereka ada buat tugasan-tugasan lain. Okey, Ibrahim. Ibrahim adalah adik saya. Saya anak yang kedua, Ibrahim anak yang ketiga. Jadi umur kakak 38, saya 37. Ibrahim umur 25. Oh, 25. Yeah. Oh, tapi nampak macam 45. Nampak macam 55. Gitu, tapi yang sebenarnya 36. Okey. Yang sebenarnya, tapi orang nampak macam 25. Oh, biasa mungkin orang tu dia mata rabung. Dia tak pakai spek tu, dia nampak bohong macam 25. Betul tak? Kadang-kadang orang tengok memang nampak macam 25, tapi yang sebenarnya 36. Jadi bukan seorang dua lah bagi tahu gitu. Jadi kita ambil buah orang ramai lah, kata 25. Pendapat orang ramai lah macam 25. Okey, Bahir. Ni kami beza dalam setahun. Tak sampai setahun kau. Okey, ni Raihana. Okey, Raihana. Okey, Raihana. Okey, sekejap. Atikah. Ni ambil Raihana. Okey. Ni tunjuk Raihana. Hana. Okey, Raihana senyum. Okey, buat mut. Okey, Atikah, okey Raihana. Okey, Bohing. Nama adik saya Ibrahim, saya Asma. Apa rahsia? Ya, tahu. Saya Bohing, ni Asma. Okey, Bohing boleh tak share apakah rahsia? Rasanya kan rahsia besar ayah boleh kekal berniaga dalam tempoh 41 tahun dah kedai ayah. Maksud apakah rahsia rasanya, apa yang ayah buat, apa yang ayah usahakan? Alhamdulillah perniagaan ni penuh dengan barakah. Okey. Alhamdulillah, kedai ni berusia 41 tahun. 41 tahun dah kedai ni beroperasi, bermula dengan perniagaan yang kecil lah. Sebelum ni tak ada nasi ayam. Nasi ayam ni di akhir tahun 90. Akhir tahun 90 lah nasi ayam ni. Hasil daripada arwah ayah pergi menimba ilmu dan buat balik, membuatlah menu utama nasi ayam. Dulu kedai ni ada nasi biryani, nasi tak ingatlah ada satu lagi. Lebih kurang lah nasi beras rice. Lepas tu bila kita buat nasi lain tu, bukan nak kata kurang sambutan, tapi mungkin di zaman tu orang kurang makan nasi biryani, mungkin tahun 90. Lepas tu kita buka nasi ayam, kita lah orang pertama di kawasan ni dan daerah ni. Orang pertama yang buat nasi ayam. Di daerah ni, daerah kawasan Kuala Nerus, hanya ada beberapa butik kedai sahaja dulu. Sekarang ni dah ada beribu kedai. Nak katanya kita kekal, marketing kita cuma hanya mengekalkan dapur kayu.
masakan nasi ayam menggunakan dapur kayu. Masya-Allah. Ya. Apa Jadi, ni kita okey, boleh sambung lagi. Lepas tu, selain pada nasi ayam yang kita masak dengan dapur kayu, kita juga ada menyediakan rojak ayam yang lain daripada tempat lain. Dan selain daripada itu, kita ada juga mi goreng yang turut daripada zaman berzaman. Kita dah mengekalkan dengan kaedah walaupun dengan kawah, tapi dia ada rasa tersendiri. Nanti kita tunjuklah insya-Allah. Okey, sekarang kita bersama dengan salah seorang chef yang sangat lama dengan arwah ayah. Sila Encik Syukri. Encik Syukri, subhanallah. Sebenarnya Encik Syukri duduk sini. Di tepi. Okey. Buka Encik Syukri. Okey. Sebenarnya Encik Syukri ni adalah anak saudara ayah saya. Lepas tu merupakan sepupu saya lah. Encik Syukri nanti bagi tahu berapa lama dah bekerja dengan arwah ayah. Allahu Akbar. Pekerja ayah ni memang setia. Ada yang dah 40 tahun kerja dengan ayah, ada yang 30 tahun lebih. Mereka kekal bersama. Dan mungkin boleh cerita sikit arwah ayah ni macam mana, kenapa boleh perniagaan barakah, boleh kekal lama apa semua. Dan boleh cerita sikit tak rahsia nasi ayam? Memang kalau kita pergi dekat ruang masak nasi ayam, bukan di sini, dia ada tempat khas bangsa dekat rumah saya. Di situ memang dikekalkan cara masak nasi ayam guna dapur kayu. Semua guna dapur kayu, goreng ayam pun semua. Betul tak? Okey, silakan. Perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur pada Tuhan. Wasi gamang cakap wasi. Saya ni anak saudara arwah Haji Harun. Sebab cakap rasa ni. Sebab arwah ni kita panggil dia Pak Agung lah. Bahasa senang. Saya bekerja dan berkhidmat selama 35 tahun saya rasa darah tu lah. Daripada remaja sampai kahwin dan dapat anak. Alhamdulillah rezeki tu ada duduk sini. Dapat buat umur, boleh beli kereta. Mana barakahnya kerja dengan ayah. Bahasa ayah senang. Pak Agung ni, sebab apa-apa masalah saya dengar dia. Dan bermula saya buat nasi ayam ni dalam lekongan ayam dalam 15 ekor. Lepas tu naik sampai sekarang ni, kalau kira limit dia dulu sampai 120 ekor dalam sehari. Lepas tu pernah sampai 150 pun ada. Kalau dekat besok nak raya, kita up sikit lagi dapat. Gitulah ceritanya. Mana arwah ni, Pak Agung ni memang seorang yang baik. Kalau nak padu dengan ayah tu, dia yang kedua lah. Segala masalah saya apa-apa pun dengan dia. Dia boleh berbicara masalah apa-apa pun. Harta bak kahwin pun dia pun cara saya ni. Begitulah cerita dia. Saya dah cakap sebut. Masya-Allah, subhanallah. Tu sepupu saya dah kerja dengan arwah ayah lebih kurang 35 tahun. Ayah ni dengan pekerja macam sebuah keluarga. Pekerja semua lelaki. Semua kedai tempat ayah berniaga, termasuk kedai ni, semua pekerja lelaki dalam 10 orang, 20 orang. Dan masya-Allah, kita nak tunjuk sikit menu. Lepas ni kita nak temu ramai seorang lagi. Masya-Allah. Okey, ni kalau kita boleh nampak sedang masak mi goreng. Abang dekat sikit. Biar nampak. Ni tengah kacau mi goreng. Ni bersama dengan Encik Awang Syafi'i. Encik Awang Syafi'i, betul kan? Encik Awang Syafi'i ni antara pekerja ayah yang paling lama, hampir dah 40 tahun. 30 tahun lebih lah. Dan mari kita tengok sikit menu. Lepas ni kita nak cakap dengan Encik Awang Syafi'i. Okey, antara menu yang istimewa lah dekat kedai ni, tak banyak menu. Orang datang pun memang untuk menu yang sama. Kepada siapa yang pernah datang kedai nasi ayam Batu Nang, depan Pasar Batu Nang, mungkin boleh ceritakan pengalaman anda berada di kedai makan ni. Okey, ini nasi ayam resepi memang daripada dulu macam ni lah.
Ada orang kata nasi dia sungguh istimewa, rasa yang luar biasa sebab kita masak dengan dapur kayu tu. Lepas tu ni lah biasanya ayam. Okey, nampak macam biasa. Oh, cili tak ada. Ada yang mengatakan keistimewaan nasi ayam ni pada lada dia. Kemudian kedai nasi ayam Batu Nan juga terkenal dengan rojak. Kita panggil rojak ni, rojak dia dah. Rojak ayam. Kami panggil rojak ayam yang istimewa, kuah kacang dia yang sangat sedap. Kemudian istimewa mi rebus. Ini mi rebus legend lah. Ada orang mari kedai ni sebab nak makan mi rebus. Sebab mi rebus dengan rasa yang tersendiri, ada kaedah tersendiri. Mi rebus kebanyakannya adalah resipi arwah ayah lah. Kemudian ada mi goreng. Memang start daripada pukul 12 tengah hari tu dah ada mi rebus, ada mi goreng. Lepas alhamdulillah ada satu menu iaitu laksa Penang. Tengok kuah dia yang sangat pekat dan sangat sedap. Jadi dulu memang ada banyak menu, sekarang dikekalkan 5 menu ni lah. Nasi ayam, rojak, mi goreng, mi rebus dan juga laksa Penang. Sebenarnya ada roti canai. Dulu terkenal juga dengan roti canai yang sedap, tapi lama-lama roti canai tak boleh nak bertahan bila banyak sangat persaingan. Sama juga nasi ayam ni terlalu banyak persaingan, tetapi alhamdulillah kerana mengekalkan cita rasa yang memang 30 tahun ini, cita rasa nasi ayam yang mungkin ada sikit berbeza lah, yang tersendiri. Ada yang tanya di mana tempat ni? Kampung Batu Enam, Kuala Terengganu. Ini kampung saya, rumah saya dalam lebih kurang dalam 100 meter je daripada sini. Ataupun tak sampai 50 meter. Saya dibesarkan dulu daripada kecil. Saya mesti datang bila malam, kami akan bergilir adik-adik untuk ambil makanan di kedai, menyorok dekat bilik store. Sebab malu, pekerja ayah semua lelaki. Ayah takkan ambil pekerja perempuan sebab bagi ayah tak nak ada pencampuran. Itu prinsip ayah lah. Dan ayah selalu buat usrah sama pekerja. Saya ingat masa kecil setiap minggu mesti ada usrah. Ada tazkirah, usrah bersama dengan pekerja, solat berjemaah. Itulah cara ayah mengekalkan keberkatan dalam berniaga. Dikatakan ayah saya ni antara peniaga yang cemerlang lah, yang berjaya. Banyak sebenarnya perniagaan yang ayah ceburi. Alhamdulillah hasil dari perniagaan itu ayah banyak salurkan kepada jalan-jalan dakwah. Masya Allah. Okey, sekarang bagi kepada okey, kita nak temu ramai sikit. Fokus sikit. Sambil. Sambil. Nanti Asmat tanya jawab. Pegang. Okey, perkenalkan nama. Mungkinlah buka. Nama saya Awan Safi'i bin Ngah. Betul? Berapa lama dah dengan ayam? Saya bekerja start tahun 90. 90. 1990. 90. 90. Oh, kita jadi dah 30 tahun. 30 tahun. Masya Allah. Apa keistimewaan mi rebus dengan mi goreng ni? Tak cakap apa anda? Cakap pasal ayah, cakap saya. Cerita pengalaman dapat ilmu buat mi dulu. Malu. Ayah panjang sikit. Panjang cerita. Cerita pasal mi boleh ilmu. Okey, Encik Awan Syafiq ini malu, segang. Antara pekerja ayah paling lama juga dalam 30 tahun, alhamdulillah. Dan memang kepakaran Encik Awan Syafiq ini adalah buat mi goreng, buat mi rebus. Kalau saya balik Batu Nan, saya balik kampung, mesti mari Kedah, mesti nak makan juga mi goreng, mi rebus. Jadi sebenarnya saya berkongsi dan memperkenalkanlah, mungkin ramai juga yang tak tahu latar belakang saya. Alhamdulillah saya dibesarkan dengan ayah mengajar bagaimana cara untuk berniaga dengan barakah, dengan baik dan sebagainya. Dan sehingga kami melihat bagaimana satu-satu perniagaan ayah berkembang dan bagaimana daripada hasil itu ayah menyalurkan pula kepada infak-infak terutamanya di jalan-jalan dakwah. Alhamdulillah. Subhanallah, kepada siapa yang ingin mencuba, bolehlah datang ke Kuala Terengganu. Kampung Batu Nan ni di sebelah mana? Kalau daripada bandar Kuala Terengganu, lebih kurang Bandar Terengganu berapa kilometer Boheng? Dalam 6 batu. Oh, 6 batu. Sebab nama Kampung Batu Nan kan? Kampung Batu Nan ni sebab 6 batu dengan bandar. Dulu nama Batu Nan ni asalnya nama Batu Lapang. Sebab Jambatan Sultan Mahmud tu dah buat lagi.
Sebab lalu kok mana dua burung jadi 8 batu. Okey. Sekarang ni bila buat dah Jambatan Sultan Mahmud, dia tukar nama batu 6 jadi batu 8. Okey. Hanya 6 batu saja pergi ke Bandar Kuala Terengganu. Itu sejarah batu 6. Okey, Ibrahim, cakaplah apa-apa. Okeylah, saya mengalu-alukan kedatangan semualah yang menonton hari ni. Mari ke kedai nasi ayam Batu Nang. Boleh rasa sendiri keenakan nasi ayam Batu Nang yang mengekalkan tradisi lama kita, mengekalkan dapur kayu dan ramuan-ramuan. Orang kata nasi ayam kita sangat beza dengan tempat lain sebab kita banyak bahan. Sebab tu dengan kata-kata orang boleh buat nasi ayam RM2. Ada orang buat nasi ayam RM2. Ada orang buat nasi ayam RM1.50 ada. RM3 pun ada. Tapi kita buat harga dengan ini, kita harga adalah harga yang berpatutan dan murah lagi daripada tempat lain, insya-Allah. Kita banyak ramuan, bahan-bahan pun banyak dalam ni. Siapa-siapa yang kata yang nak merasai sendiri, bolehlah datang ke kedai nasi ayam Batu Nang. Boleh merasai sendiri lah. Dengan Nasi Penang adalah menu baru. Menu baru tahun ni lepas PKP. Ramai sangat orang mari duduk sini tanya ada menu baru. Jadi kita pun merancang dan kita buat menu baru ni supaya pelbagai menu yang disediakan sini. Kebanyakan orang mari tanya nasi ayam, bila ada yang mari dalam satu keluarga kadang-kadang nak nasi ayam, kadang-kadang nak mi goreng, mi rebus. Lepas tu kita buat menu baru nasi Penang. Dikatakan yang kau lah, insya-Allah. Ni staf-staf pekerja lah, sedang usaha untuk ikat air lada. Ni depan. Ni pekerja-pekerja depan ni. Ni. Tukang buat rojok ni. Buat rojok. Dapat boleh ni. Yang buat tukang buat rojok. Kita buka sikit. Nama? Buka sikit. Tak apa. Asari nama dia. Buka dulu. Siapa nak kata ambil ilmu daripada mana buat arwah ayah. Kita sikit. Dekat-dekat Mat. Rojok ni. Kita ambil pengalaman daripada toke arwah Haji Agong ni. Boleh cerita pengalaman dengan arwah? Apa? Pengalaman gimana tu? Akrabah. Perangai ayah. Ayah tu memang seorang pemurah sebab dia pun dengan saya pun kira sepupu. Jadi dia pun pesan ada kedai ni pun anggap sebagai kedai anak beranak buat kerja molek dia apa gini. Dia pun maknanya sentiasa membantu pekerja dia, mana-mana ada masalah apa, mana kebajikan tu ada lah. Gitulah. Mana tokai arwah ni memang kita respect dia dengan kebajikan pekerja tu. Sekarang ni? Sekarang ni kita minta diteruskan lah. Gitu. Tapi diteruskan je lah. Diteruskan lah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Kita masihlah kata mengikut jejak langkah arwah ayah dengan mengekalkan kebajikan. Orang kata kedai berkebajikan. Pekerja pun orang kata tidak diabaikan lah. Kita ada aktiviti tahunan pun kita ada. Aktiviti orang kata lama-lama sekali pun ada. Tahunan pernah. Kerohanian pun kita ada. Dulu arwah ayah pernah buat usrah staff lah pekerja. Mingguan. Kadang-kadang 2 minggu sekali. Ayah kalau bila sibuk sangat 2 minggu sekali. Memang dia buat. Dia titik berat sangat buat usrah. Sebab usrah ni penting. Ni pun dalam perancangan duduk bincang-bincang nak buat juga usrah. Cuma sambung balik. Cuma belakang ni saya sendiri sibuk. Jadi ni saya boleh tumpulah banyak sikit masa untuk di kedai ni untuk bersama-sama dengan pekerja-pekerja yang lain. InsyaAllah. Okey, kalau nampak baju ni kan Encik Ibrahim, ada baju Parti Islam Malaysia. Baju PAH ni, Islam memimpin. Nampak ni Islam memimpin. Terbaik, masya-Allah. Dan inilah juga perjuangan kami sekeluarga. Masya-Allah. Baru nampak baju Insya-Allah Islam
Di bawah pimpinan para alim ulama, insya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sila. Jadi sekadar itulah perkongsian saya, sekadar ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat semua kedai peninggalan arwah ayah saya sekarang diteruskan oleh ibu saya, Cikgu Hajah Fikriah, dan 2 orang adik, Ibrahim dan juga Muhammad Nasrullah. Semoga perniagaan yang dah setelah 41 tahun, kedai ini dah usia dia 41 tahun, kami tetap boleh teruskan kerana di sini ramai sangat pekerja yang mencari rezeki. Ayah saya diambil pekerja ramai, kebanyakan daripada anak-anak kawan-kawan, dan Alhamdulillah. Sebab apa? Antara tujuan ayah selalu kata kita cari rezeki, sebenarnya dari rezeki kita ada rezeki orang lain, dan mesti kena jaga kebajikan pekerja, kerana itulah rezeki kita boleh barakah. Lepas tu jangan campur sedikit pun suasana maksiat dan sebagainya. Sebab itu walaupun susah, kadang-kadang ayah nak cari pekerja semua lelaki, sebab kedai sampai 4 buah melibatkan 50-60 orang lelaki, dari sudut isu disiplin dan sebagainya. Tapi ayah tetap kata bagaimanapun ayah tetap nak kekalkan konsep pekerja perlu dilatih, lelaki sifat kelakian perlu dilatih, dan beri peluang untuk lebih ramai kaum lelaki untuk dapat kerja yang baik, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf salah dan silap, kekurangan. Terima kasih pada semua. Ada apa-apa lagi ke? Tak ada. Terima kasih pada semua yang sudi bersama. Sekian, siapa yang datang melancong ke Terengganu, silalah cari nasi ayam Batu Enam. Nasi ayam Batu Enam. Siapa datang melancong ke Terengganu, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jangan tutup lagi? Ni. Jangan tutup lagi. Tunjuk abang. Okey. Tengok suasana. Terengganu.